Okey, yang sebenarnya G itu adalah guru. Siapa yang sebut G itu guru, maksudnya dia ada knowledge tentang IPG. Baik, ini Ustaz nak perkenalkan kamu dengan IPG ya. Okey, kenapa Ustaz letakkan logo Kementerian Pendidikan di sebelah IPG? Ya, Ustaz asal dalam taklimat yang kamu dapat hari ini, satu-satunya agensi yang beri taklimat di bawah Kementerian Pendidikan IPG saja. Kalau universiti, kalau matrikulasi, politeknik ataupun mana-mana universiti yang lain, mereka berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, kan? Kamu dengar tadi berapa? UPNM lagi, politeknik lagi. Okey, UPNM dan politeknik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan, sama macam IPG. Tetapi ada sedikit beza matrik dengan IPG. Apa beza dia? Siapa tahu? Pengajian dari Zalah. Matrik dia hanya masuk matrik 1 tahun. Selepas dia kena sambung ijazah ataupun degree di mana-mana universiti. Tapi kalau kamu masuk IPG, stay terus di situ sampai dah tamat pengajian. Okey. Baik. Yang Ustaz nak ceritakan dengan kamu tentang program pengajian yang ada di IPG. Ustaz dari jabatan ataupun ketua jabatan kecemarangan akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, jiran kita yang terdekat di sini. Boleh Ustaz tak dari siapa yang keluarga dia, kakak dia ke, abang dia ke, yang memang pernah menjadi pelajar IPG? Apa katanya? Ada tak? Kakak ke, abang ke, mak. Okey, siapa yang mak dia atau ayah dia pensyarah atau tenaga pengajar di IPG? Berapa orang tengok? 1, 2. Tak ada sini. IPG mana? Oh, tidak. Siapa? Puan Zainah. Okey. Yang tadi soalan dia IPG mana? Siapa soalan yang lalu yang mak dia kaya dia? IPG mana? Ipedal. Siapa nama? Siapa yang dia begitu? Macam mana? Tak jelas apa? Siti Nurhida. Ya, Siti Nurhida. Siti Nurhida. Nurhida. Ya. Siapa dia Siti Nurhida tu? Kata mak tu. Okey. Ada lagi? Baik, tak apa. Tak ada masalah. Mak ke, ayah ke yang ada lagi, tak ada masalah. Kita nak kongsi hari ini, semua orang bagi Ustaz layak untuk masuk IPG. Tetapi ada syarat-syarat dia yang tentu sebelum dapat menjadi pelajar IPG. Baik. Okey, sikit kita kenal IPG. IPG ada 27 kampus seluruh Malaysia. 27. Okey. Dia membahagikan IPG ini mengikut zon. Ada di zon utara ada 5 kampus. Perlis, Darul Aman, Sultan Abdul Halim Sukabumi, Tengku Bainun di Pulau Pinang ataupun di Seberang Perai, dan satu lagi di sebelah Pulau Pinang, kampus Pulau. Okey, itu kampus zon utara. Salah satunya adalah Darul Aman. Okey, yang lain itu ada di zon tengah, iaitu dalam negeri Perak, Selangor, KL. Kemudian ada di zon timur, Pahang, Kelantan, Terengganu. Ada di zon Sabah, zon selatan pun ada 5, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, kemudian Sabah dan Sarawak. Jadi menjadikan keseluruhan IPG di Malaysia ini ada 27 kampus. Banyak tak?
mereka kelahiran ataupun merupakan graduan daripada maktab perguruan 10 tahun dulu ataupun 15-20 tahun dulu. Kemudian pada tahun 2005, kamu ada lagi tahun 2005? Ada lagi? Belum wujud lagi? Okey, kamu tahu apa? Berguna, okey. Tahun 2005, Menteri kita ataupun Jemaah Menteri memutuskan semua 27 maktab perguruan itu dinaik taraf menjadi Institut Pendidikan Guru. Pada tahun 2005, kamu belum ada lagi, IPG telah pun menjadi sebuah institusi yang dinaik taraf. Baik, apa implikasi selepas maktab jadi IPG? Apa kesannya? Apa perubahannya? Perubahannya daripada maktab perguruan yang gurunya kelulusan diploma perguruan berubah menjadi gurunya berijazah ataupun ijazah sarjana muda perguruan. Itu implikasi dia. Walaupun nampak macam sikit, tapi kesannya sangat berbeza. Baik. Jadi pelajar pertama yang masuk dalam program IPG ini telah pun bergraduat pada tahun 2011. Sekarang 2023, dah 12 tahun IPG melahirkan guru-guru berijazah melalui program ijazah sarjana muda perguruan. Muda kan nama 12 tahun? Muda kalau nak berbanding dengan universiti kan, universiti dah puluh-puluh tahun melahirkan graduan pengajian ataupun graduan pendidikan. Manakala IPG baru 12 tahun. Tahun itu 12. Baik, seterusnya lagi. Okey, itu gambar kampus Darul Aman dekat dengan Citra sana, yang dekat dengan highway. Di sebelah itu ada politeknik. Di kawasan itu juga ada Institut Latihan Perindustrian. Di situ juga ada Simat kan. Di situ juga ada kami boleh bagi Pasal Padang. Pasal Padang ada situ. Baik. Baik, di IPG ada satu je program ijazah, tapi tak banyak. Iaitu ijazah sarjana muda perguruan. Ijazah sarjana muda perguruan ini untuk ujian. Maksudnya semua IPG yang ada di kampus Malaysia ni, bila kamu diterima masuk, kamu akan bergraduat setelah tamat pengajian selama 5 tahun. 1 tahun persediaan atau 4 tahun ijazah. Tahun yang kelima itu kamu akan tamat pengajian dan bergerak graduan ijazah sarjana muda perguruan dengan ujian. Cuma dia ada bidang. Ada yang bidang bahasa Melayu, ada yang matematik, ada sains, ada macam-macam lagi. Ada pendidikan Islam, ada pendidikan awal kanak-kanak, ada bahasa Inggeris, ada pendidikan jasmani, macam-macam berbelas-belas bidang. Tetapi nama ijazahnya tetap satu, iaitu sarjana muda perguruan. Kalau di universiti dia ada ijazah sarjana muda pendidikan ataupun ijazah sarjana muda pengajian kan. Pengajian, pendidikan, perguruan. Beza tak dia? Sangat berbeza. Sebab itulah kalau kamu ada cita-cita nak masuk IPG ataupun nak masuk ke universiti, pastikan kamu clear dulu apa benda yang ada di universiti, apa benda yang ada di IPG. Sebab pengajiannya, bidangnya, kandungannya, programnya ada perbezaan. Walaupun berada pada level ijazah sarjana muda sama persis kan, tapi dia punya kekhususan tak sama. Okey, di IPG ijazah sarjana muda perguruan itu diiktiraf oleh MQA sama juga macam mana ijazah yang ada di universiti awam ataupun di universiti swasta yang diiktiraf oleh MQA. Jadi kalau IPG offer apa program pun dia tetap mendapat iktirafan kelayakan kerana kita memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh MQA. Pentingnya MQA kerana apa? Nak menjadikan ijazah kita itu ada nilai, ada kualiti, tidak boleh dipertikaikan, dan kalau bahasa kampung kita kata sijil kita tu laku, kan? Ada nilai dan laku.
ada sikit gangguan teknikal. Okey, kita teruskan. Tak apa, saya teruskan dulu. Okey, yang berikutnya tentang tempoh pengajian AIG. Okey, berapa lama kita nak kaji AIG? 4 tahun. Kalau kamu lepas SPM, peluang kamu untuk menyambung pengajian. Okey. Okey, tengok kat situ. Program ijazah sarjana muda perguruan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, tempoh pengajian dia sebenarnya 5 tahun. Okey, apa yang ada dalam 5 tahun itu? 1 tahun pertama adalah persediaan. Baik, persediaan ni kalau di universiti dia kata apa? Dia kata foundation, dia kata asasi, dia kata pra-universiti ataupun dia kata tambahi, bergantung kepada universiti. Di IPG, program persediaan kita dapatkan persediaan selama 1 tahun sahaja. Levelnya sama dengan tingkatan 6, sama dengan matrikulasi, sama dengan pra-universiti, sama dengan asasi, sama dengan tambahi. Sama aja. Yang berubah hanya istilah dan nama sahaja yang digunakan. Seterusnya, kamu akan ikuti pengajian selama 4 tahun. Tahun 1, 2, 3, 4. Genap 5 tahun 1/4 itu kamu akan bergraduat dengan ijazah sarjana muda perguruan. Baik, kemasukan ke IPG semesternya bermula pada bulan Ogos. Jadi kakak-kakak sini dan abang-abang sini yang kamu lepas, kalau mereka dapat keluar ke IPG, mereka akan mendaftar pada 14 Ogos nanti untuk program persediaan. Kemudian setamat 1 tahun, Ogos tahun berikutnya, masuklah tahun 1, Ogos berikutnya keluar sampailah bergraduat. Sebagai contoh, saya beri contoh kat situ. Kamu punya pemeriksaan SPM 2023. Kalau kamu ada peluang ke IPG, kamu akan masuk pada Ogos 2024. Program persediaan. Ogos 2025 kamu masuk tahun 1, tamat pada tahun 2029. Selama 5 tahun. Baik. Dia disconnection pasal. Okey. Ya, sikit masalah lagi. Baik, kalau kamu ada perluan nak IPG, kamu kena cakap ataupun dengan tarikh-tarikh permohonan dibuka, iklan dikeluarkan, permohonan perlu dilengkapkan, tarikh-tarikh bertugas, tarikh-tarikh ujian, sehingga keputusan itu ditawarkan. Dia punya prosedur sama lah, lebih kurang macam universiti, macam metrik, macam yang lain juga. Dia akan ada iklan. Daripada iklan itu dia akan keluarkan siapa yang layak, boleh mohon, kemudian dipanggil bertugas, kemudian ditawarkan sekiranya berjaya atau lulus. Okey, untuk tahun ni contoh yang SPM kamu ni kan, yang senior kamu ataupun kakak kamu yang nak masuk MT tu, mereka permohonan dibuka pada 15 Mac sehingga 15 April. Waktu tu SPM keluar pusat lagi? Belum. Maksudnya kamu kena ingat tahun depan, kalau kamu nak masuk MPG, sebelum keluar keputusan SPM itu permohonan perlu dibuka selama 1 bulan. Kalau tahun ini dibuka pada 15 Mac sehingga 14 April. Keputusan SPM belum keluar bila? Bulan 6 kan? Okey. Bila keluar keputusan, dia buka lagi sekali tempoh untuk buat sepakat semula ataupun buat kebetulan ataupun buat pertukaran sekiranya bidang yang kita minta tu tak selari dengan keputusan pemeriksaan SPM. Sebab syarat-syarat dia yang umumnya katakan dia adalah 5 mata pelajaran yang cemerlang dalam SPM. Kamu SPM berapa berapa saja? 9. Nak masuk IPG kena 5 cemerlang daripada 9 tu. Cemerlang dia punya grade apa? A.
cemerlang. Dia ada cemerlang tinggi kan? Dia ada cemerlang tinggi. Dia ada cemerlang. Cemerlang dia ada A minus. A minus ataupun A tolak. Siapa yang keputusan dia dapat 5 A tolak ke atas, dia layak untuk memohon FPG minimum. Tapi kita kena ingat, itu syarat minimum kan? Kalau dah ramai yang memohon 9A, 7A, 8A, kita yang 5A tu akan tak dapat lah. Susah lah kan? Sebab dia bagi syarat minimum 5A minus. Tiba-tiba calon yang mohon lebih daripada 5A. Mestilah dia akan pilih yang lagi banyak A tu lah kan? Jangan kata saya dapat 5A, kenapa saya tak dapat FPG? Kena tengok, kita dapat 5A, ada orang dapat sampai 9, 10A kan? Jadi kita bersaing dengan orang yang dapat keputusan lebih cemerlang. Maka kat situ lah pentingnya kamu skor sebanyak A yang mungkin kalau minat nak masuk FPG. Tak mau. Okey. Ingatlah tahun depan, sebelum keputusan peperiksaan SPM diumumkan, dalam bulan 3 tu FPG akan keluarkan yang iklan untuk calon-calon pelepasan SPM 2023. Jadi waktu tu kamu kena isi permohonan. Semua permohonan dibuat secara dalam talian kau. Isi online, pilih bidang apa yang kamu minat, berdasarkan bidang-bidang yang ditawarkan. Kerana pada setiap tahun dia punya bidang itu berbeza. Ada tahun program itu ditawarkan, ada tahun berikutnya dia tak tawarkan. Kenapa jadi begitu? Kerana FPG ni dia ada kuota dia. Okey, sebelum saya lupa, saya tak tanya apa beza pelajar FPG dengan pelajar universiti? Pelajar universiti dia belajar, kemudian dia bergraduat, kemudian dia kena cari kerja mengikut kesesuaian dia, bidang dia. Pelajar FPG, dia datang ke FPG belajar, selepas tamat pengajian dia akan terus diposting, ditempatkan, dilantik di sekolah-sekolah yang kosong pada tahun itu. Contoh kan, yang masuk tahun 2023 ni, dia akan bergraduat pada tahun 2028. Pada tahun 2028, kementerian dah tahu dah ada kekosongan, contohnya 6,000 orang guru yang akan bersama, yang akan macam-macam kan. Jadi tak cukup 6,000 untuk 5 tahun akan datang diambil daripada sekarang pada tahun ini. Sebab itulah graduan FPG yang keluar dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, semuanya diposting, ada kerja, ada tempat penempatan dia, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu selepas tamat pengajian. Sebab dia ambil itu memang ambil untuk kerja lah. Beza dengan universiti dia ambil pelajar untuk berikan ilmu pengetahuan. Jadi kamu minat dalam bidang tu, kamu minta lah cukup syarat, kamu boleh masuk, kemudian kamu akan combo bila tamat pengajian. Tapi FPG dia dah ambil tu, dia dah kira lagi 5 tahun ke depan, bidang apa, sekolah mana, option apa yang diperlukan, dia ambil sekarang 5 tahun. Dia latih 5 tahun, selepas 5 tahun tu diposting. Jadi posting itu macam-macam lah. Ada yang posting di negeri sendiri, ada yang posting di luar negeri dia, bahkan ada yang boleh diposting sampai ke Borneo sama dan Sarawak. Tak ada masalah kan. Yang penting kita ada pekerjaan, ada penempatan kita selepas tamat pengajian. Okey, itu tentang iklan permohonan dari sebelah sini. Sebelum SPM diumumkan, dia dah buka sekali. Kemudian kamu boleh isi. Selepas SPM diumumkan, dia betul-betul lagi sekali untuk sembang. Kalau bidang yang kita minta itu tak selari dengan kita punya keputusan, kita ada masa untuk ubah. Okey. Baik, cara memohon. Ustaz akan bagi kat kamu buku yang lengkap untuk tahun 2023 tu, kamu boleh baca. Tapi hari ini Ustaz cuma crop yang penting saja. Proses permohonan dan ujian dia ada beberapa step. Yang pertama dia panggil EUKCG. Okey, UKCG ni stand for ujian kelayakan calon guru. Yang ini kamu kena duduk satu ujian dalam talian. Kamu kena jawab soalan-soalan yang lebih bersifat psikometrik, psikologi dan attitude
ujian inilah yang ramai pelajar tak lulus. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam sistem, bukan bertugas secara terbuka. Dia kena jawab mengikut naluri dia dan juga dia punya sifat dia yang sebenar. Dekat situ sistem boleh baca dia ni layak atau tak layak, sesuai atau tak sesuai dengan jadi cikgu. Okey, antara soalan-soalan dia tanya, saya selesa bersama dengan rakan, saya suka untuk bergaul dengan rakan. Contoh orang kan, kamu cuma jawab ya tidak je. Tapi dalam banyak-banyak soalan yang dia tanya tu, last kali dia boleh rumuskan, kamu ni layak jadi cikgu, kamu tak layak jadi cikgu. Walaupun keputusan kamu dapat baik, walaupun keputusan baik, tetapi dalam soalan tu kita terperangkap dengan jawapan-jawapan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kat situ yang ramai tak dapat. Soalan tu ataupun jawapan dia kita tak boleh tipu, sebab dia mengulangi soalan-soalan yang hampir sama. Dia akan tengok kalau kita jawab tu kontra, pada soalan yang awal kita jawab boleh, pada soalan yang hujung kita jawab tak boleh, maksudnya itu bukan diri kita yang sebenar. Di situ sistem ataupun apps yang kita bangunkan untuk ujian psikometrik dan aptitude tu boleh menguji calon ini sesuai atau tak sesuai dengan jadi seorang guru. Yang tu siapa pun tak boleh guru. Baik ustaz, boleh jualan anak pun tak boleh guru. Kamu ada mau ayah pun tak boleh guru. Siapa pun tak boleh guru. Sebab dia jawab tu bukan manusia yang memeriksa ya, tetapi sistem online yang makin dia kan. Baik, selepas ini siji, kalau siapa yang layak akan dipanggil untuk temuduga kali kedua. Saringan kedua ni dia kena datang ada ujian kecerdasan fizikal UKF. UKF kamu kena datang ke kampus di mana kamu mohon atau di mana kamu dipanggil untuk temuduga, dikendaki buat ujian kecerdasan fizikal. Ada di sekolah ni yang di masa sekian-sekian tertentu, ada sekolah dekat uji kan, berdasarkan keperluan. Jadi secara harus kita sama bahawa kenapa dia carakan ujian ni? Kerana dia nak pastikan semua calon guru yang masuk ke IDG ini adalah yang sihat, tidak terlalu obesiti. Kalau obes memang susah kan? Sebab bila masuk sekolah ni kan, bila lagi tak sampai dengan masa yang ditetapkan, terus tak dapat ditawarkan walaupun keputusan SPM itu sangat baik. Nah, sebab dia nak cikgu ni orang yang fit, yang cerdas, yang boleh bergerak pantas, yang boleh diposting walaupun jauh di pedalaman. Itu sebab dia kan. Yang baru tak boleh kongsi dengan kamu, beberapa tahun belakangan ini calon-calon yang telah dapat pelatihan, kalau dia tetap terlalu obes, dia tak dilantik, bahkan diberikan masa untuk dia turunkan dulu kat badan dia, baru dilantik. Sampai ke tahap itu dia punya tetap dia syaratkan. Itu yang dah dapat. Yang terbaru mulai 2023 ni, pada setiap tahun 1, 2, 3, 4, semua pelajar IDG akan memiliki ujian kecerdasan fizikal pada setiap tahun. Dia nak tengok kalau dia tak dapat BNI yang baik, dia mesti buat sesuatu untuk turunkan dia punya berat badan yang obes itu. Jadi itu syarat-syarat yang baru, sebelum ni tak ada. Syarat-syarat yang dibuat untuk melahirkan guru yang betul-betul fit, yang betul-betul sihat dan sihat. Okey, seterusnya selepas ujian kecerdasan fizikal, dia akan buat tugas-tugas. Kamu kena cakap kat situ kan. Di samping menjawab soalan-soalan, kamu juga kena buat mock teaching. Kena mengajar dalam tempoh 5 minit. Dia nak tengok layak atau tak layak, ataupun sesuai tak, ada talent tak, ada bakat tak untuk menjadi seorang guru. Selepas tu dia akan beri tawaran kalau layak. Kalau yang gagal, diberi peluang untuk buat rayuan. Itu proses dia. Jadi ada beberapa peringkat, bermula dengan ujian UKCG, kemudian ujian fizikal, temuduga bersemuka, dan last sekali rayuan. Baik, ini untuk telur-telur dia. Ustaz kongsikan pengambilan yang terbaru yang akan masuk ke kampus pada 14 Februari Ogos nanti. Ada 2 program untuk tahun ini lah. Ada 2 program yang lepasan SPM. Yang pertama, ijazah sarjana muda perguruan. Yang kedua, program pelajar cemerlang PPC. Okey, kamu yang lepas SPM boleh mohon mana-mana program ini. Cuma yang PPC pada tahun ini dia hanya buka untuk pendidikan Islam. PPC ini banyak, dia buka sepanjang masa. Bukan sepanjang masa, setiap tahun dia buka. Ada pernah dia buka PPC pendidikan Islam, pernah buka PPC pendidikan khas, pernah buka PPC bahasa Cina, PPC bahasa Arab, PPC tahfiz. Tetapi dia tak sebab PPC ada yang ambil 40 orang atau 70 orang dalam satu tahun seluruh Malaysia.
Tapi yang paling besar adalah program adalah sarjana muda perguruan. Okey. Bagaimana program ini ditawarkan? Tengok sikit. Dia ada beberapa laluan, iaitu laluan perdana. Laluan perdana ni laluan yang paling besar. Yang kedua laluan khas. Kemudian ada ambilan khas dan ada laluan PPC. Okey, laluan perdana ni mudahnya yang ramai kan, yang tak ada apa masalah, yang normal boleh masuk laluan perdana. Laluan khas ni contohnya untuk murid berkeperluan khas, murid orang asli, sekolah seni dan sekolah sukan. Kita tak terlibat ilmu kan. Kita hanya fokus pada laluan perdana kerana kita datang daripada arus perdana. Sekolah orang asli, sekolah khas ataupun sekolah sukan, sekolah seni, dia ada laluan asing untuk mereka. Kemudian ambilan khas. Ambilan khas pun ada dua sahaja setakat ini, iaitu ambilan khas untuk pendidikan Islam menggunakan sijil sekolah agama, dan ambilan khas ataupun ambilan khas untuk bahasa Cina menggunakan SPM dan UPC itu pun kita tak terlibatkan. Kita tengok yang kita terlibat saja. Okey, untuk 2023 ada 13 option ataupun 13 bidang yang ditawarkan. Mari kita tengok satu persatu. Ada bahasa Melayu, nak jadi cikgu BM ni kan. Ada bahasa Melayu yang telah pun diletakkan elektif yang pendidikan moral. Ada bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, pendidikan muzik, pendidikan seni visual, pendidikan awal kanak-kanak, bimbingan dan konseling, jasmani, pendidikan khas masalah pembelajaran, masalah penglihatan, masalah pendengaran. Ini yang ada pada tahun ini. Tahun 2024 mungkin berubah. Apa yang tak ada di sini kalau tengok tahun ini? Sains tak ada kan? RBD tak ada. Apa lagi? Sejarah tak ada kan? Jadi program itu berubah mengikut keperluan pada tahun tertentu. Sebab itu saya cakap pada awal tadi, mengapa programnya berubah-ubah? Kerana keperluan guru pada tahun yang dikira itu tak perlu. Contohnya sekarang guru sains cukup kan, untuk 5 tahun lagi guru sejarah dah cukup, maka dia tak buka lah peluang tu. Jadi akan datang mungkin benda yang boleh berubah, tetapi tak lari daripada program-program yang sedia ada dalam sistem kita kan. Baik, selain daripada sekolah kebangsaan ini untuk dilatih dan diposting ke SK, ada juga yang akan dilatih untuk diposting ke SJKC ataupun SJKT dalam kotak yang bentuknya tu. Baik, SJKC ini antara bidang yang ditawarkan bahasa Cina. Ada bahasa Cina tak sini? Ada? Okey, yang ambil subjek bahasa Cina, dia ada peluang untuk ambil program di bawah pendidikan bahasa Cina untuk diposting ke sekolah jenjang bahasa Cina. Itu peluang yang tak ada untuk kawan-kawan yang tak ada bahasa Cina tau. Baik, seterusnya ada lagi bahasa Cina, elektif PSB, elektif PJ, elektif RBE, bahasa Inggeris, sains, sejarah, muzik. Baik, sains dan sejarah berada di sekolah Cina. Tahun ni, siapa nak jadi guru sains dan guru sejarah, dia sudah posting ke SJKC. Sebab di sekolah kebangsaan tidak ada keperluan guru sains dan guru sejarah pada 5 tahun yang datang. Itu maksud dia. Jadi kalau siapa yang, sebab itu setiap tahun kamu kena cakna dan peka dengan bidang yang ditawarkan. Okey, seterusnya SJKT Tamil. Ada bahasa Tamil tak? Tak ada. Jadi tak ada lah peluang untuk kamu mohon bahasa Tamil ke IPG. Seterusnya bahasa Inggeris dan Islam. Okay. Kalau kamu tengok kan, bidang seperti bahasa pendidikan Islam, dia ada di semua sekolah. SK pun ada, SJKT pun ada, SJKC pun ada. Sebab perlu ramai kepada bidang pendidikan Islam. Okey, seterusnya lagi yang terakhir, bidang pengkhususan sekolah kebangsaan pendidikan khas SKPK, pendidikan khas masalah pembelajaran, masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Siapa-siapa yang berminat untuk jadi guru pendidikan khas, kalau cukup syarat boleh mohon. Itu bidang yang ditawarkan. Okey. Jelas kat situ kan? Di IPG ni banyak option, tapi semua itu ijazah ke satu je. Nama ijazah sarjana muda perguruan. Bidang-bidang apa yang ditawarkan di sekolah kebangsaan, itulah guru yang ada yang kita latihkan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, seni, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan muzik,
pendidikan Islam, semuanya ada. RGP dan lain-lain lagi. Baik, syarat masukkan ke IGCKPM, tak ada sikit lagi. Dia ada syarat umum, dia ada syarat akademik, dia ada syarat pengkhususan. Tiga-tiga ni kita cukup syarat. Baru gaya. Okey, syarat umum dia. Syarat umum dia negara Malaysia. Okey, pas kan? Syarat yang kedua, umur tidak melebihi 20 tahun. Semasa tahun. Kamu sekarang berapa tahun? Yang kita terima baru 17. Masa kamu umur terlepas, kamu 18. Kasih raya, kan? Sebab apa? Sebab SPM kita ni dia boleh lalu 3 tahun untuk KG. Maksudnya kalau kamu SPM 2023, 24 boleh mohon. Kalau tak dapat 25 boleh mohon sekali lagi. Tak dapat 26 boleh mohon sekali lagi. Dengan SPM yang kamu ambil pada tahun 2023. Sebab syarat dia jangan lebih umur 30 tahun, 20 tahun semasa mohon tu kan. Okey, sihat ilmu badan, aktif dan kurikulam. Nampak macam syarat umum ni kita boleh lepaskan kan? Sebab semua warga negara umurnya cukup, badannya sihat, aktif kurikulam, settle. Syarat yang kedua adalah syarat akademik. Okay, syarat akademik memperolehi sekurang-kurangnya grade cemerlang. Cemerlang tadi kita kata apa? A tolak atau A minus di peringkat SPM dalam mana-mana 5 mata pelajaran. Sebab tu saya 9 mata pelajaran yang kita ambil, paling kurang kena ada 5 A minus baru layak. Kalau kurang pada tu tak layak kan? IC nak memang tak boleh isi. Yang susahnya dia syarat bidang pengkhususan. Yang ni yang paling susah. Sebab dia bergantung kepada kelulusan kamu dalam SPM dan bidang yang kamu minta, kan? Kamu nak jadi guru bahasa Inggeris, tiba-tiba bahasa Inggeris dapat C, memang tak dapat kan? Nak jadi guru matematik tak lulus, tak dapat. Nak jadi guru sejarah, mata pelajaran sejarah tak dapat A. Susahlah. Sebab itulah bila nak mohon nanti kita perlu fokuskan kepada syarat bidang pengkhususan itu supaya bidang yang kita minta itu sedar dengan kelulusan yang kita ada. Sebab itulah pada peringkat awal yang buka dulu kamu boleh pilih apa yang kamu minat. Kali kedua selepas keputusan SPM dibuka, kali kedua untuk buat perubahan tu, waktu itulah kita mahu mengikut kelulusan ataupun keputusan yang kita dapat. Okey, Ustaz baca satu contoh syarat bidang pengkhususan untuk bidang bahasa Melayu pendidikan rendah. Nak jadi cikgu BM ni kan? Nak jadi cikgu BM dia kena dapat sekurang-kurangnya grade A minus di peringkat SPM dalam mata pelajaran BM. BM kena A minus. Kalau BM B tak boleh minta cikgu BM kan? Yang kedua, mendapat sekurang-kurangnya A minus dalam 4 mata pelajaran lain yang belum dikira. Kan? Kamu dah kira tadi 5 A minus, dia nak lagi 4 yang belum dikira. Maksudnya kena ada 9 A minus nak jadi guru BM, 5 A minus, syarat BM bukan A minus, dan tambah lagi 4 mata pelajaran yang tak dikira. Jadi kalau tak dapat 9 A minus, boleh minta lagi yang baru? Tak boleh. Kat situ kena faham betul lah. Jangan hanya kira minat tu. Saya minat dalam jadi guru prasekolah atau kursus atau mata pelajaran yang tertentu. Okey, yang kedua, mendapat sekurang-kurangnya grade C di peringkat SPM dalam 2 mata pelajaran berikut. Sejarah dan bahasa Inggeris kena C. Maksudnya lulus lah kan? Itu syarat pengkhususan. Kita tengok lagi sikit untuk bahasa Inggeris. Syarat pengkhususan dia sekurang-kurangnya A di peringkat SPM tentang mata pelajaran bahasa Inggeris. Tengok lagi syarat boleh tahu. Bahasa Melayu tadi nak jadi guru BM kena ada A minus sekurang-kurangnya dalam BM. Tapi bahasa Inggeris syaratnya kena bukan A minus, kena A. A dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, bukan A minus. Okey, seterusnya mendapat lagi 4 A minus dalam mata pelajaran yang belum dikira. Kemudian 2 lagi sekurang-kurangnya C sejarah dan BM. Nampaklah pentingnya BM dan sejarah kan? Dalam semua bidang pengkhususan dia letakkan syarat BM dan sejarah sekurang-kurangnya mesti C. Tapi nak jadi guru BM, subjek BM mesti A minus. Nak jadi guru bahasa Inggeris, subjek bahasa Inggeris mesti A. Kita tengok pula matematik secara ringkas. Mendapat sekurang-kurangnya A minus dalam 2 mata pelajaran berikut, matematik dan matematik tambahan. Adakah yang tak ambil NMAX ni? Semua ambil NMAX. Okay, maksudnya semua ada peluang untuk ambil matematik.
dengan syarat kena A minus dalam kedua mata pelajaran tu. Kalau benda-benda dapat B, tak boleh kan. Okey, seterusnya lagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah kena dapat C. Semua adalah yang berkaitan dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah kan. Okey, itu contohlah. Baik, satu lagi kita tengok pendidikan Islam. Pendidikan Islam kamu ada kena ambil, ada tak pelajaran pendidikan Islam sekolah ni? SK ambil pendidikan Islam? Ada kan? Quran Sunnah ada tak? Tak ada. Tasawuf? Syariah? Ada. Maksudnya tak ada kan? Jadi bidang pendidikan Islam tak dapat dipohon kerana tidak mencukupi syarat mata pelajaran yang diperlukan. Okey, seterusnya tengok satu lagi, pendidikan jasmani. A minus dalam mana satu yang berikut, sains sukan, biologi, sains dan sains tambahan. Ada kan? Biologi ni tidak. B. Maksudnya kamu ada peluang untuk minta sains ataupun minta pendidikan jasmani kerana kamu ada mata pelajaran yang kombinasinya diperlukan untuk guru PJ. Ustaz tak akan baca semua 18 ataupun 13 option dulu. Yang tu kamu boleh baca sendiri bersama dengan guru atau kaunselor sukan ni. Cuma Ustaz nak beritahu kamu syarat-syarat dia tak? Ada syarat umum, ada syarat akademik. Apa yang syarat minimum akademik tadi? 5 A minus sekurang-kurangnya. Dan yang ketiga syarat yang paling sukar untuk dicapai syarat apa? Syarat bidang pengkhususan itu. Kerana kombinasi bidang pengkhususan itulah yang menentukan kamu layak ke option ataupun bidang-bidang tersebut. Okey, Ustaz contohlah sikit PPC mana tahu tahun depan ni buka balik kan? Program penghantaran pelajar sekolah keluarga tahun ini hanya dibuka untuk pengajian Islam. Tahun ni bahasa Arab dan tahfiz. Yang pernah ditawarkan bahasa Cina pernah ada, dihantar ke Cina. Pendidikan kelas pernah ada, dihantar ke New Zealand, dihantar ke Australia. Tapi kita tak tahu bila program itu akan ada balik kan. Sebab program ini sangat special lah. Dia hantar ke jiwa negara dengan penuh, tajaan penuh sampailah balik ke sini dan sampai ke posting nanti. Maka program itu program yang sangat terhad kan. Jadi kalau ada rezeki kamu, mungkin tahun depan dia buka program PPC, kamu boleh tengok lah. Baik. Pengajian Islam bahasa Arab dan tahfiz dia hantar ke Timur Tengah. Sekarang dia hantar ke Jordan. Semua ketiga-tiga program itu hantar ke Jordan. Mereka akan belajar di sana, belajar 4 tahun. Selepas itu balik sambung lagi di MDG 1 tahun untuk dapatkan diploma pendidikan. Jadi harapnya tahun 2024 nanti dia buka untuk PPC bidang-bidang selain daripada yang ada di sini kan. Di kepada ramai kita pernah menerima PPC bahasa Arab, kita akan menerima PPC pendidikan Islam, kita juga pernah menerima PPC yang pendidikan khas dari New Zealand. Okey. Bagaimana pengajian PPC tempoh pengajian dia? Jadi kita tahu dia 5 tahun, 1 tahun persediaan, tambah 4 tahun ijazah. Dalam masa 5 tahun kamu akan bergraduat. Sistem pengajian dia, akademik dia sistem 3 semester. 1 tahun itu dibahagikan kepada 3 semester, iaitu semester panjang, semester 1 Ogos hingga Disember. Kalau tahun ni Ogos tahun ni sampai Disember 2023 itu semester 1. Kemudian masuk tahun depan semester 2 Januari hingga Mei. Kemudian semester 3 Jun hingga Julai. Tapi dia masuk balik Ogos tu dah masuk tahun kedua ataupun semester baru ataupun sesi yang baru. Jadi dia tak mula dengan Januari tau. Macam sekolah kita sekarang kan. Sekolah kita sekarang ni selepas COVID kita mula dengan Mac kan. Mac sampai Februari tahun depan. Kemudian baru mula balik tahun berikutnya kan. Di IPG dia bermula dengan Ogos. Macam universiti dah juga. Mula dengan Ogos, kemudian sampai Julai tahun berikutnya 1 tahun. Kemudian Ogos sampai Julai tahun berikutnya pula. Jadi dia tak mula dengan Januari dengan angka terus. IPG bermula pada Januari tak. Januari itu dah masuk semester 2. Apa beza pengajian semester dan pengajian pekan di sekolah ni? Apa beza dia? Yalah, setiap semester dia akan ada exam, dia akan ada tugasan dia. Tapi pekan di sekolah ni, walaupun sekolah ni ada 3 pekan sekarang kan, mata pelajaran dia sama kan? Pekan 1, pekan 2, pekan 3 kamu belajar setahun pun mata pelajaran yang sama. Sistem semester di universiti, di IPG, di mana-mana college dia berbeza. Kalau pada
semester 1 yang Ogos Disember kamu belajar 5 mata pelajaran. Semester berikutnya semester 2 Januari Mei kamu belajar lagi 5 mata pelajaran yang lain. Dia habis semester, habis peperiksaan, tamatlah semester itu kita tak ambil dari paper itu pada saya akan datang. Di sekolah ini kita belajar daripada tahun bulan 1 sampai bulan berikutnya habis tahun itu adalah mata pelajaran yang sama. Itu beza sistem dan sistem legal. Baik, itu sebelum masuk FG. Sikit lagi semasa di FG, apa yang akan kamu buat? Pada tahun pertama persediaan tidak apa yang banyak, kamu masuk kuliah macam biasa, kena buat assignment, buat tugasan, exam, habis. Kan? Dalam masa 1 tahun. Masuk program ijazah tahun 1 kamu ada kuliah tutorial amali macam biasa. Kemudian ada program yang iaitu Bina Ihsan Guru dan Pengalaman Berasaskan Sekolah yang pertama. Bina Ihsan Guru ini satu program yang kamu akan dibawa keluar berkemah di luar 5 hari 4 malam, tidur dalam kemah, masak sendiri, ada aktiviti naik masuk lautan, ada aktiviti tali, ada aktiviti dalam air, dan ada aktiviti yang lebih kepada fizikal. Selama 5 hari 4 malam itu wajib yang kena ambil. Yang kedua adalah pengalaman berasaskan sekolah selama 2 minggu. Pada tahun 1 itu kamu kena turun ke sekolah, buat sedikit kajian, buat pendidikan apa yang berlaku di sekolah. Kemudian habis. Tahun 2 dia ada perkhemahan uniform. Di IPG atau di kampus ada uniform tertentu yang kamu kena sertai daripada awal sampai habis. Ada pula perkhemahan dia 4 hari 3 malam. Juga akan dibuat aktiviti duduk dalam kemah, masak sendiri, urus sendiri, semuanya. Itu merupakan komponen khusus yang wajib diambil oleh semua pelajar. Okey, tahun 3 kamu ada praktikal 1 selama 3 bulan. Praktikal itu maksudnya kamu turun ke sekolah mengajar lah. Walaupun kamu masih lagi belajar pada tahun 3, tapi dah turun ke sekolah menjalankan latihan mengajar selama 3 bulan kan. Biasanya buatkan guru praktikal yang datang ke sekolah kan. Okey, sama juga pada tahun 4 kamu akan lagi sekali menghadiri praktikal selama 3 bulan, mengajar lagi sekali dinilai disedia. Dan pada tahun itu juga kamu akan menulis tesis tahun akhir. Dan pada tahun itu juga ada latihan studi ataupun internship selama sebulan. Jadi kamu akan belajar penuhnya masa tahun 1 tahun 2. Masuk tahun 3 tahun 4 dah ada komponen yang kamu kena keluar ke sekolah, menjalani latihan mengajar untuk dinilai dan disedia. Itu cara kaji DMG. Dan tengoklah kanan tu, apa yang ada DMG yang tak ada di tempat lain. Yang pertama, pengajiannya adalah percuma. Maksudnya tidak ada sebarang iuran pengajian yang kamu kena bayar. Berbeza dengan universiti, kalau tak dapat apa-apa bacaan, kita kena buat pinjaman PTPTN ataupun kena bayar iuran pada setiap semester dan setiap tahun. Kosnya kadang-kadang sampai RM20,000 kan. Itu beza. FPG tak ada. FPG tidak ada iuran kerana kos pengajian kamu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Kemudian kamu juga dibayar allowance. Apa beza allowance dengan gaji? Allowance sebenarnya dibayar untuk keperluan pengajian tu kan. Sebab FPG ni dia pusat latihan untuk mengadakan guru. Sebab itulah guru-gurunya dibayar allowance, guru praktik ataupun allowance secara hidup RM15 sehari. Sebenarnya allowance tu untuk akadnya kan. Kalau kamu nasib baik duduk di kampus yang ada asrama yang cukup, kamu boleh stay lah di asrama tu sampai berkadang kan. Kalau asrama yang terhad, kena keluarlah cari rumah sewa. Tapi allowance tu masih dapat RM15 sehari, sebulan dalam 4 lebih lah. Memang tak cukup, tapi sekurang-kurangnya dia meringankan beban ibu dan ayah. Apa lagi, dia ada juga dalam tambah balik kampung setahun sekali. Terutamanya kita semua dapat, walaupun dekat, tapi yang sama Sarawak adalah yang sangat beruntung kan. Macam balik 2 tahun, masa cuti sen, boleh dapat tiket yang ditanggung oleh kerajaan. Dan tahun ni, pelajar yang tahun ni 2023 dia juga dibayar dalam internship. Masa tahun 4 tu dalam dengan RM50 sehari lebih kurang. Jadi total dia dapat hampir RM20 juga kan. Masa latihan industri atau internship. Setakat ini itu saja daerah yang ada di IPG yang dapat mengurangkan beban kos pengajian kerana kamu tak ada iuran. Dalam keadaan tak ada banyak iuran, diberi juga duit dalam untuk mudahkan pengajian kamu. Tapi kena ingat, semua tu ada perjanjian, ada syarat-syarat dia. Bukan diberi begitu sahaja. Kamu kena sign perjanjian,
Kalau kamu break kontrak, kamu dikenakan penalti, kena bayar dalam balik 10 sampai 100 ribu pun ada kan. Bukan dia bagi free macam tu saja kan. Sebab itulah selepas tamat latihan, kamu wajib diposting dan mesti berkhidmat dengan kerajaan untuk satu tempoh tertentu. Kalau yang PPC tadi ni sampai 8 tahun dia tak boleh tinggalkan tempat jabatan dia. Walaupun dia minta dia nak kerja lagi, dia nak resign, nak pencet, tak boleh sebab dia telah pun tanda tangan kontrak pengajian itu selama 5 tahun dengan kerajaan Malaysia. Okey. Seterusnya biar selepas dapat pengajian. Nabi ni selepas dapat pengajian kita akan ngomong macam biasa. Walaupun ada 27 kampus seluruh Malaysia, convocation-nya satu tempat sahaja, iaitu tahun ini dibuat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya 21-25 Oktober. Ini tahun ini. Jadi yang lagi boleh Kedah, Penang sampai sama Sarawak, bila nak konvo semua ke Putrajaya, satu saja. Kemudian selepas convocation, kamu akan ditunggu juga oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Tunggu lagi tahu. Walaupun katalah hambat pengajian dah kombo nak dilantik tu sekali ni kena interview. Yang ni yang saya kata masa interview yang mana OSP dia tak beraku. Dia bagi masa 6 bulan balik turunkan berat badan, bila dah okey datang interview sekolah baru dia lantik kan. Sebab betapa seriusnya PG ataupun SPP nak melantik guru ni, nak melantik guru, dia nak show guru yang itu betul-betul fit dan sihat kan. Baik, ini proses selepas dilantik dan last kali selepas ditemukan jika lulus akan diberilah surat arahan penempatan di sekolah. Waktu itu kalau siapa serawak atau perantau kumpul ke, terimalah seadanya kerana kita telah dilantik sebagai penjawat awam. Dengan grade kalau di sekolah DG41. Baik, DG41 ni skim apa? Skim untuk lantikan pertama dalam Perkhidmatan Pendidikan dengan grade gaji dan juga dalam untuk ijazah kan. Jadi itu tentang prosedur atau proses apa yang berlaku di IPG. Ustaz cerita secara ringkas dari mula umur, kemudian masuk belajar, kemudian tamat pengajian, kemudian ditempatkan di sekolah. Tapi seminit kalau ada soalan, ada tak? Boleh tanya apa saja tentang IPG. Detail nanti saya akan kongsi dengan konselor. Dia punya syarat-syarat dalam buku panduan 2 tahun ini untuk kamu rujukkan. Okey, ada soalan tak tentang IPG? Ringkas, silakan. Okey, untuk program ijazah sarjana muda SPM ni, dia hanya diposting ke sekolah rendah. Tidak ada lagi yang diposting ke sekolah menengah. Tetapi kalau yang program belajar sekolah lagi ni, PPC itu diposting ke sekolah menengah. Tapi kalau masuk untuk PISC di sekolah, memang postingnya di sekolah rendah sahaja. Okey, soalan lain? Okey, saya tambah sikit. Bidang-bidang yang akan ditawarkan kepada kamu, dia tak ada di semua kampus tau. Contoh dorongan ni hanya ada 5 atau 6 program saja. Tapi option-option yang lain dia akan ditempatkan di kampus-kampus yang telah ditetapkan. Sebagai contoh kalau bahasa Inggeris kan, bahasa Inggeris pusat dia di IPG Bangsa Antarabangsa KL. Kalau teknik vocational dia akan letakkan di STEC Nilai. Kalau pendidikan jasmani dia akan letak di Johor, macam itulah. Dia tak semua tu berada di semua kampus. Satu-satu kampus tu ada 5 atau 6 bidang sahaja. Dia akan temparkan seluruh Malaysia. Kamu jangan tahu saya lama kita tukang basuh minta aku dapat juga dah. Belum tentu. Sebab dia tengok bidang tu di mana teknik ataupun niche dia berada, dia akan angkat ke sana kan. Di Darul Amal setakat ini bidang yang kita ada bimbingan kaunseling yang kita menjadi kampus kemitraan kita. Yang kedua pendidikan Islam, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat pendidikan khas. Itu yang memang niche yang di-tag ke IPG Rahmat. Tetapi dalam masa sama kita juga ada bahasa Melayu, kita juga ada bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, itu saja. 7 lah, maksudnya 4 hingga 6 program yang ada di dalam Rahmat. Yang sekelilingnya tu memang kita pergi ke kampus lagi. Okey, ada soalan lain?
ismp.moi.gov.my. Semua ada kat situ. Kamu buka lah setiap hari kalau betul-betul berminat dan jadi cikgu kan, dia akan ambil di situ je. Syaratnya, program yang ditawarkan, apa keperluan dia, semua ada di situ, termasuk tarikh-tarikh bila permohonan itu dibuka, ditutup dan diumumkan. Okey, kalau tak tahu, saya mohon maaf kiranya ada kekurangan dalam menjadikan sesi ini. Masa pun dah agak lewat, jadi saya mau tidur kat sini. Saya akan kongsikan bahan ini bersama dengan buku panduan atau syarat-syarat masuk kartu bersama dengan kaunselor. Kita mungkin rujuk kaunselor lah untuk tengok dengan lebih lanjut keperluan bidang kekhususan pendidikan. Okey, terima kasih atas perlibatan dan terima kasih kepada sekolah yang mendaftar. InsyaAllah kita bersedia untuk membantu pihak sekolah dan IMG kalau memerlukan lagi maklumat lanjut ataupun apa-apa saja yang diperlukan, terutama dalam bidang pengajian untuk belajar-belajar lebih SPM. Sekian, saya serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Azizi bin Mohtar, Ketua Jabatan Pencemerlangan Akademik IPG Kampus Darul Aman di atas perkongsian itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya dijemput Yang Berusaha Puan Nurhayati binti Said, Kaunselor Sekolah Menengah Sains Tukang Basuh, untuk menyampaikan cedera hati kepada Ustaz Muhammad Azizi bin Mohtar, Ketua Jabatan Pencemerlangan Akademik IPG Kampus Darul Aman. Persilakan. Bunga seroja di atas suara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Sekian, wabillahi